Itu kenyataan PAS, tetapi penting juga untuk kita memahami gesaan oleh Tengku Razali Hamzah untuk mengemukakan ataupun mendesakkan untuk mengemukakan usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Bersama saya di talian melalui Skype ketika ini, Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz merupakan penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu dari Universiti Teknologi Mara dan juga pakar perlembagaan. Assalamualaikum, salam sejahtera Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. banyak perbincangan dan juga diskusi muncul setelah surat desakan oleh Tengku Razali Hamzah untuk usul undi tidak percaya dibawa ke Parlimen perlu dipercepatkan dalam sidang Dewan Rakyat dan seterusnya. Mungkin ada beberapa perkara yang perlu kita fahami dengan mudahnya di situ dulu, Prof. Baik, apa yang saya bacalah dan surat yang ditularkan ni, saya nampak betul yang dikatakan Zul tadi ialah satu gesaan dari seorang ahli Dewan Rakyat yang juga seorang senior politician lah ya, Tengku Razali, Yang Amat Mulia Tengku Razali. Yang Amat Mulia menyatakan bahawa adalah perlu untuk suatu kerajaan itu disahkan kewajaran lantikannya di Dewan Rakyat. Maka ini adalah suatu perkara yang sebenarnya telah dibincangkan awal lagi tentang usul undi tidak percaya contohnya ya. Jadi di sini pada saya nampak tulisan yang dibuat atau surat yang dihantar oleh Yang Amat Mulia Tengku Razali kepada Speaker Dewan itu adalah satu desaan untuk memastikan bahawa tidak berlakunya krisis demokrasi berparlimen. Maknanya di sini Parlimen perlu melaksanakan kuasa berkaitan dengan demokrasi itu dan ia perlu diselesaikan di Parlimen tentang permasalahan berkaitan demokrasi berparlimen, sama ada dari segi lantikan pengesahan kepada lantikan Perdana Menteri atau juga pengesahan yang tentang masih ada kepercayaan ataupun tidak kepada Perdana Menteri yang sedia ada. Demokrasi berparlimen satu perkara, tetapi dalam masa yang sama juga kita melihat kepada aspek raja berperlembagaan. Ini dua perkara, dua frasa yang sering kali disebut, tetapi dengan mengambil kira konteks dan juga situasi semasa, bagaimana kita memahami definisi dan juga fungsi setiap dua perkara ini dalam konteks sekarang ni, Prof? Okey, sebelum tu Zul, saya nak explain sikit satu perkara yang jarang-jarang saya cakap pada awam sebab ia kadang-kadang menjadi satu perkara yang teknikal. Tapi apabila keadaan semasa ini menuntut rakyat Malaysia untuk faham, saya kongsikan sedikit dari segi ilmu undang-undang perlembagaan. Pertama, dalam perlembagaan ini kita ada dua perkara. Satu undang-undang yang bertulis dan satu lagi amalan perlembagaan ya. Jadi kalau kita bercakap tentang demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ini, banyak perkara yang tidak ditulis secara harfiah dalam perlembagaan. Dan pelaksanaan undang-undang yang bertulis itu dilaksanakan dengan amalannya. Jadi di sini kalau kita bercakap tentang demokrasi berparlimen, contoh undi tidak percaya itu sendiri tidak disebut dalam perlembagaan cara bagaimana melakukan undi tidak percaya. Dan begitu juga dengan kuasa yang di-Persatuan Agong atau amalan yang perlu dilakukan oleh yang di-Persatuan Agong. Jadi di sini saya sering menyatakan bahawa kita perlu membina satu demarcation line ataupun membina satu persempadanan antara raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Saya lebih cenderung untuk menyatakan bahawa isu yang berkaitan sekarang merupakan satu bibit-bibit kepada krisis demokrasi berparlimen. Tetapi ia belum sampai ke satu tahap parlimen itu sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah dalam demokrasi berparlimen. Dan kerana itu, saya fikir pada keadaan ini perlulah diselesaikan itu hal itu berkaitan dengan demokrasi berparlimen itu dulu sebelum kita membawa institusi beraja dalam konteks ini. Tapi dalam keadaan semasa ni, persoalan sekarang ramai orang mempersoalkan sama ada ia sudah sampai ke satu tahap perlu campur tangan institusi beraja ataupun tidak. Itu. Pada pandangan saya, kita lebih saya lebih pada parlimen kita masih lagi berfungsi, ahli-ahli Dewan Rakyat kita masih lagi berwibawa dan kita menyelesaikan satu isu mengikut prosesnya. Jadi kalau kita meletakkan kepercayaan kita kepada ahli-ahli parlimen kita, maka ahli-ahli parlimen itu hendaklah melaksanakan tanggungjawab sebagaimana saya fikir
saya juga menghormati tulisan yang dibuat oleh Yang Mak-Mulia Tengku Razali. Dalam konteks ini, ahli parlimen dan kita mengambil contoh Yang Mak-Mulia Tengku ni sebagai seorang politician yang sangat senior. Saya mengambil pendekatan begini supaya tidak mengheret satu sisi lagi itu Raja Berperlembagaan dalam kancah-kancah, dalam keadaan krisis yang boleh dicipta oleh demokrasi itu sendiri. Jadi tuanku sebenarnya pada saya institusi yang di-Pertuan Agong ini boleh membantu menstabilkan keadaan. Dan keadaan itu hendaklah juga dibantu kestabilannya oleh demokrasi berparlimen dengan responsible government, dengan responsible ahli parlimen yang bertanggungjawab. Ini yang rakyat mahukan sebenarnya. Kita tahu bahawa Dewan Rakyat itu adalah dewan yang menjadi perwakilan kepada rakyat. Rakyat mahukan semua ahli parlimen itu, tak kira mereka dalam kerajaan ataupun di luar kerajaan sebagai pembangkang, mereka adalah rakyat adalah wakil rakyat yang bertanggungjawab. Jadi dalam menentukan keberkesanan demokrasi berparlimen itu, saya menyeru kepada semua ahli Dewan Rakyat, kembalilah kepada sistem demokrasi berparlimen dan kita tunjukkan pada dunia bahawa kita mempunyai demokrasi berparlimen yang berkesan. Dan kemudiannya sekiranya demokrasi itu gagal, maka yang di-Pertuan Agong ataupun institusi beraja itu boleh menjadi pemangkin kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Prof, saya cuba untuk melihat kepada perkara yang Prof katakan itu dan juga cuba untuk menyambung titik-titik yang mungkin ada. Contohnya kalau melihat kepada kenyataan Isteri Negara, titah yang di-Pertuan Agong pada hari Selasa lepas meminta, kalau dalam situasi itu meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat semula proses perundangan dalam perlembagaan. Dan juga kita melihat juga apa yang dinyatakan atau gesaan yang dilakukan oleh Yang Amat Mulia Tengku Razali Hamzah kepada Dewan Rakyat. Dalam aspek ini, tindakan yang seterusnya di mana letaknya? Bagaimana kita nak menilai dan juga melihat bahawa proses yang sepatutnya berlaku ialah di Dewan Rakyat dan memerlukan juga satu macam Prof kata tadi, kebertanggungjawaban setiap ahli Dewan Rakyat dan juga segala yang stakeholder dalam Dewan Rakyat itu untuk respon kepada apa yang berlaku sekarang ini, Prof. Baik. Pokok pangkal isu ini ialah tentang ada nombor atau tidak ada nombor, kan? Selepasnya sekarang apabila Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghadap Yang di-Pertuan Agong, maka diserahkan nombornya kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini perlembagaan tidak menyatakan senarai itu penting atau tidak. Tetapi amalan dalam perlembagaan kita ialah menunjukkan nama-nama dan senarai itu perlu diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menunjukkan bahawa sebenarnya berlaku atau ada ahli dewan yang sebenarnya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di sinilah yang saya bezakan tadi, undang-undang perlembagaan dan amalan perlembagaan. Jadi di sini bila berlakunya begitu, Yang di-Pertuan Agong menyatakan dalam pejabat istana itu menyatakan bahawa perlulah mentaati undang-undang dan perlembagaan. Jadi di sini saya merujuk pada perkataan undang-undang itu adalah undang-undang yang telah dibina oleh keputusan mahkamah, iaitu extraneous circumstances. Dalam keadaan ini, keadaan luar biasa ini, perlu dinyatakan siapakah orang itu. Itu undang-undang yang telah diputuskan oleh dua kes, iaitu kes Datuk Amir Kahar dan juga kes Datuk Seri Nizar, ya. Datuk Seri Nizar dalam kes pada tahun 2009. Itulah undang-undangnya. Jadi sekiranya begitu, undang-undang ini harus ditaati dan diikuti. Jadi apabila begitu, kita juga perlu melihat dalam keadaan lain. Tengku Razali, Yang Mak-Mulia Tengku Razali mencadangkan supaya usul undi tidak percaya itu dibahaskan. Ya, undi tidak percaya itu adalah satu cara untuk menentukan dalam dewan itu sendiri. Tapi ia juga boleh berlaku di luar dewan seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi masih apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar, saya fikir masih lagi belum mencapai satu tahap extraneous circumstances yang diputuskan dalam kes-kes sebelum ini. Tapi kita kena ingat juga ada lagi perkara yang boleh berlaku dalam dewan, iaitu dengan meneruskan mana-mana rang undang-undang yang penting bagi negara. Contoh, ramai orang menyatakan juga, ada penganalisis juga menyebut bahawa kita akan lihat kepada keputusan sama ada rang undang-undang bajet ataupun perbekalan pada 6 hari bulan nanti, adakah dan selepas perbahasannya adakah rang undang-undang itu boleh diluluskan ataupun tidak. Prinsip amalan perlembagaan ialah sekiranya
kerajaan gagal mendapat majoriti bagi suatu undang-undang penting, kerajaan juga boleh dikira sebagai telah hilang kelayakan. Telah hilang kepercayaan. Dan juga termasuk dalam amalannya sebagai undi tidak percaya juga. Jadi ini adalah perkara yang boleh berlaku dalam Dewan 2 ni, dan satu lagi yang 3 tadi berekstranya circumstance. Jadi di sini pada saya lah, kalau saya melihat apa yang dimulakan oleh Yang Amat Mulia Tengku Razali ini perlu diambil contoh dan iktibar. Walaupun kita telah dapat, kita juga membaca jawapan balas daripada yang di-Pertua Dewan kan. Jadi di sini ini menunjukkan bahawa kemahuan, termasuklah Langkawi sebelum ini telah mengusulkan supaya undi tidak percaya dilakukan. Tapi kemahuan wakil rakyat itu perlu ditunjukkan. Itu saya sangat positif dengan apa yang telah dibuat oleh Yang Amat Mulia Tengku Razali. Profesor, terima kasih kerana berkongsikan pandangan panjang lebar. Terima kasih kerana pencerahan itu. Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu di UiTM bersama dengan kita sebentar tadi.